Assalamualaikum. Nama saya Azman Syahmi bin Azimin. Saya akan membentangkan tajuk pengenalan ilmu falsafah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zahira Nabiah binti Zaki dari kelas CS2493B. Saya akan menjelaskan bahagian aliran falsafah iaitu falsafah etika dan kehidupan dan falsafah alam tabi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Naina Syakila binti Muhammad Rozan. Saya dari kelas CS2493B. Saya akan membentangkan dua perkara iaitu falsafah intelektual dan ciri falsafah yang dikongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Izani, bernombor metrik 2021 11 9513, kelas 3B akan membentangkan subtopik aliran ilmu falsafah iaitu falsafah teoretikal dan juga falsafah praktikal. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Fananda Izati binti Muhammad Azmi, nombor metrik 2021 394473 dari kelas 3B. Saya akan membentangkan aliran ilmu falsafah yang ketiga iaitu falsafah baru. Assalamualaikum. Saya Azman Syahmi bin Azimin ingin membentangkan tentang pengenalan ilmu falsafah. Pengenalan ilmu falsafah dari segi etimologi. Falsafah berasal dari perkataan Inggeris iaitu filosofia, dan di dalam bahasa Inggeris pula ianya menjadi filosofi. Perkataan falsafah adalah dalam bahasa Melayu tetapi asalnya dari perkataan bahasa Arab iaitu falsafah. Falsafah asalnya dari tamadun Greek. Ianya cantuman dua perkataan iaitu philo dan sophia. Philo bermaksud love atau cinta, manakala sophia bermaksud wisdom yang boleh diterjemahkan sebagai kearifan atau kebijaksanaan apabila digabungkan kedua-duanya menjadi love of wisdom, iaitu yang bermaksud cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan sebagai satu ciri kemanusiaan. Perkataan filosofia dengan makna asalnya telah diambil dan digunakan dengan meluas oleh orang Arab dan orang Islam dengan mengubah sedikit intonasi bunyinya sehingga menjadi falsafah, dan orang yang ahli dalam ilmu falsafah disebut filosof. Menurut ahli bahasa, perkataan filosofia mula digunakan lebih kurang dalam abad yang ke-7 sebelum Masihi. Orang yang mula-mula menggunakan perkataan ini ialah Pythagoras, iaitu seorang ahli falsafah berbangsa Greek yang dilahirkan 588 sebelum Masihi. Definisi falsafah menurut ahli falsafah. Plato menyimpulkan bahawa falsafah adalah pengetahuan tentang semua kewujudan, sementara muridnya Aristotle menyebutkan bahawa falsafah adalah suatu usaha. Dia mengkaji sebab dan asas segala sesuatu dan mengkaji apa yang disebutnya sebagai kajian metafizik yang mengkaji asal wujud. Ahli falsafah Islam Al-Farabi mengatakan bahawa falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bertujuan menyelidik hakikatnya yang sebenar. Titus mengemukakan beberapa konsep falsafah iaitu sikap mengenai kehidupan dan alam semesta. Cara berfikir penyelidikan reflektif dan intelektual adalah tahap pemahaman masalah, tahap teori atau sistem ideologi dalam proses mencari kebenaran. Ibn Rushdi menjelaskan bahawa falsafah adalah kajian tentang hakikat kewujudan dan menganggapnya sebagai cara untuk menemui pencipta semua ciptaan yang sangat berkuasa. Manakala Ibn Tufail menegaskan bahawa falsafah berusaha menemui kebahagiaan dan kebenaran melalui pemikiran dan sebagainya. Berdasarkan segala penelitian tentang definisi falsafah tersebut, manusia masih tidak akan nampak apa kaitannya antara kehidupan harian dan juga ilmu falsafah.
mereka akan merasakan bahawa falsafah berada di satu pihak yang lain, malah kehidupan pula berada di satu pihak yang lain. Dalam pada masa yang sama, ahli-ahli falsafah mengatakan bahawa kehidupan dan ilmu falsafah amatlah berkait rapat antara satu sama lain. Malah, ilmu falsafah ini juga memberi pengaruh yang sangat berkesan dalam kehidupan. Sokrates, iaitu guru kepada Plato, ada mengatakan kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dihayati. Beliau juga memikirkan bahawa falsafah ini dapat mendominasikan kehidupan manusia. Tanpa pemeriksaan falsafah, kehidupan seseorang tidak layak untuk dihayati dan dijadikan pola kehidupan seseorang. Sudah terang lagi bersuluh bahawa falsafah itu amat penting dalam kehidupan. Pengertian umum untuk falsafah. Falsafah boleh didefinisikan sebagai suatu usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan juga menganggapi sesuatu perkara dengan menggunakan kecerdasan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Walau bagaimanapun, ramai yang berpendapat bahawa falsafah adalah sesuatu yang amat sukar untuk ditakrif dengan lengkap dan menyeluruh. Dalam konteks ini, pengertian falsafah yang lebih khusus dan komprehensif amat diperlukan kerana ia dapat memberi arah dan hala tuju dalam meneliti satu-satu dasar. Okey, saya akan menerangkan tentang aliran falsafah. Yang pertama, falsafah etika dan kehidupan. Falsafah ini memfokuskan pada peringkat awal aktiviti berfikir yang memberikan penekanan dan panduan untuk melahirkan kehidupan yang baik dan membawa kepada kebahagiaan dan melahirkan insan yang mulia. Kehidupan manusia tidak boleh lari dari nilai akhlak dan etika. Setiap perbuatan tidak akan terlepas daripada nilai baik maupun buruk serta dosa dan pahala. Etika dan nilai yang lahir daripada diri seseorang hendak seseorang menjadi ukuran baik atau buruknya seseorang individu. Bagi umat Islam, akhlak dan etika yang ada pada manusia hendaklah bersumberkan kepada wahyu dan tidak semata-mata bergantung kepada akal sahaja. Jadi, sebagai umat Islam, etika dan kehidupan kita hendaklah berdasarkan wahyu dan agama Islam, supaya seseorang individu itu menjadi seorang yang berakhlak mulia. Seterusnya, falsafah alam tabi'i. Falsafah ini memfokuskan pemikiran tentang manusia kepada fokus pada alam tabi'i. Wujudnya teori-teori tentang sifat alam atau metafizik. Allah telah menjelaskan kepada umat manusia mengenai perkara-perkara yang tidak dapat difikirkan oleh manusia melalui wahyu. Falsafah ini memfokuskan ilmu kepada hubungan antara manusia dan alam sekitar. Hal ini menjelaskan bahawa manusia dituntut untuk memanfaatkan alam dengan bijaksana. Hal ini kerana alam diciptakan untuk manusia. Bumi dan alam ini merupakan tempat untuk manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan hamba Allah. Maka Allah menciptakan bumi bukan sahaja sebagai tempat hidup, bahkan disertakan juga keperluan manusia seperti makanan dan minuman, udara dan oksigen serta segala perhiasan dunia. Semuanya tunduk kepada Allah untuk kegunaan manusia. Selain itu, hal ini menjelaskan bahawa alam dicipta dengan tujuan tertentu. Alam ciptaan Allah sangat luas, sehingga masih banyak lagi perkara yang belum dapat dirungkai oleh teknologi masa kini. Daripada makhluk yang sekecil-kecilnya sehingga kepada yang paling besar, semuanya dicipta oleh Allah mempunyai peranan dan fungsi tertentu. Terdapat firman Allah iaitu, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya serta segala
yang ada di antaranya, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Daripada surah Ad-Dukhan ayat 38 hingga 39. Jadi, jelaslah bahawa alam ini diciptakan untuk manusia dan oleh itu, manusia perlulah mempunyai hubungan baik dengan alam dan mengetahui tentang falsafah alam tabi'i ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan tentang falsafah intelektual. Apakah sebenarnya falsafah intelektual? Falsafah ni adalah sebagai satu aktiviti intelektual untuk menyelesaikan masalah falsafah di mana penekanannya beralih arah kepada sesuatu yang bersifat akademik, menguraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian tentu tanpa mengaitkannya dengan kearifan dan kehidupan manusia. Kenapa intelektual? Yang pertama adalah kerana ianya merupakan fokus kajian ini yang mana berasaskan permasalahan kronik yang melanda negara semenjak kebelakangan ini. Seterusnya adalah kerana bagi menekuni ilmu falsafah serta berusaha untuk mengaitkan 8 falsafah dalam karya penulisan. Yang terakhir adalah signifikan intelektual diteliti dalam konteks kefalsafan bersandarkan titipan bermakna daripada ilmuwan. Seterusnya adalah tentang perkara yang berlaku dalam perkembangan falsafah ini akan mewujudkan satu konsep falsafah iaitu suatu aktiviti intelektual yang mana mencari penyelesaian kepada masalah-masalah falsafah. Falsafah ni telah beralih tumpuan kepada satu bidang yang bersifat akademik yang cuma menghuraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian-penyelesaian yang tertentu tanpa mengaitkannya dengan kearifan serta kehidupan manusia. Jadi, jelaslah di sini bahawa falsafah intelektual ini hanya memfokuskan dalam menguraikan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang tertentu. Jadi, kesimpulan di sini bahawa falsafah intelektual ini merujuk persoalan dasar yang hanya memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam untuk menjawab persoalan asas dan dasar seperti metafizik, epistemologi dan logik di samping memberi jawapan bagi persoalan asas kehidupan tentang kewujudan Tuhan, alam, manusia dan lain-lain. Seterusnya adalah ciri falsafah yang dikongsi. Ahli-ahli falsafah ni masih belum mencapai kata sepakat mengenai takrifan falsafah. Malah ada yang mengatakan bahawa falsafah ni merupakan sesuatu yang tidak dapat ditakrifkan. Ini adalah kerana kita dapat berfalsafah tentang pengertian falsafah. Maka dengan itulah kita akan menemui pendapat yang berbeza-beza mengenai takrifan falsafah di antara ahli-ahli falsafah itu sendiri. Namun, falsafah ni mempunyai ciri-ciri yang tertentu untuk dikongsi bersama. Pendapat yang berbeza dari Dr. Sidi Ghazalbaf iaitu bahawa berfalsafah ni adalah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berfikir secara radikal, sistematik dan sejagat. Rumusan dapat dibuat bahawa falsafah seharusnya ditanda dengan caranya iaitu berfalsafah dan juga masalahnya itu persoalan falsafah, maka hasilnya adalah karya falsafah. Secara umumnya, falsafah intelektual mempunyai ciri-ciri seperti berikut, iaitu merupakan satu usaha pemikiran tuntas dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Ciri falsafah yang pertama adalah dari segi penekanan terhadap penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau problem solving ini merupakan sebahagian pemikiran yang dianggap sebagai fungsi intelektual yang paling rumit. Penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi yang memerlukan pemodulatan serta pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih rutin atau asas. Ciri falsafah yang kedua adalah falsafah yang merupakan sesuatu yang mempunyai justifikasi rasional dan konseptual. Ini bermaksud
sesuatu penyelesaian atau persoalan tidak boleh dibuat hanya mengikut logik akal semata-mata. Contohnya dalam mencari hakikat penciptaan alam ini, terdapat segolongan yang menganggap kejadian ini sebagai satu kebetulan sahaja. Mereka melakukan penyelidikan saintifik melalui pemerhatian dan pengumpulan data berasaskan pendekatan rasional dan logik akal sahaja tanpa merujuk kitab-kitab agama. Sidik Baba 2011. Aliran ilmu falsafah. Perkataan falsafah ini bermaksud berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik, radikal dan sejagat. Secara umumnya, aliran ilmu falsafah ini dibahagikan kepada dua, iaitu falsafah teoretikal dan juga falsafah praktikal. Juga terdapat falsafah baru yang timbul dan tercipta. Pertama sekali saya akan membicarakan tentang falsafah teoretikal. Apakah itu falsafah teoretikal? Falsafah teoretikal atau juga digelar sebagai nazariyah bertujuan untuk mencari hak kebenaran tentang sesuatu perkara. Falsafah teoretikal juga merujuk kepada persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam untuk menjawab persoalan tersebut. Dan falsafah teoretikal juga sekadar memuaskan keinginan untuk mengetahui sesuatu dasar. Falsafah teoretikal ini merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan manusia, Tuhan dan alam, yang mana merangkumi bidang metafizik, kajian realiti, ilmu logi iaitu ilmu penaklukan, dan juga epistemologi iaitu kajian ilmu. Antara persoalan-persoalan yang timbul dalam bidang ini seperti realiti, kewujudan dan sifat perkara yang tidak dapat dirasai dengan panca indera. Beberapa soalan ini juga merupakan perkara yang dasar dan asas tentang hakikat kewujudan, iaitu seperti apakah sifat ilmu metafizik, logik dan matematik, adakah ia boleh dipercayai dan kenapa? Seterusnya saya akan mempertahankan tentang falsafah praktikal. Apakah itu falsafah praktikal? Secara umumnya, falsafah praktikal atau dikenali sebagai amaliyah bertujuan untuk mencari kebahagiaan hidup. Dan juga falsafah praktikal ini bersifat aplikasi yang mana boleh digunakan dalam disiplin ilmu. Contohnya falsafah politik, ekonomi dan juga falsafah sosial. Contohnya pertama sekali ialah falsafah ekonomi, yang mana ia membincangkan tentang perkara-perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi. Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi, iaitu ekonomi justice? Dan ini akan menimbulkan persoalan falsafah. Hasil perbincangan daripada pemikiran, falsafah boleh dipraktikkan dalam ekonomi. Contohnya isu pembahagian sumber antara lapisan masyarakat. Dan hasil daripada perbincangan falsafah boleh membawa kepada ekonomi justice. Contoh persoalan yang lain ialah apakah yang dimaksudkan dengan government atau konsep kerajaan dan apakah bentuk kerajaan yang baik? Semua ini adalah hasil perbincangan falsafah dan boleh memberi hasil yang praktikal dan boleh menjadi nasihat kepada kerajaan tentang bagaimana untuk mentadbir sesuatu negara itu dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya. Dan kelebihan daripada falsafah praktikal ini adalah supaya rakyat dapat mempraktikkan sistem politik yang dihasilkan melalui pemikiran falsafah dan melalui nasihat yang boleh diberikan oleh ahli-ahli falsafah. Dalam sejarah falsafah, kita dapat lihat dalam tulisan Plato, iaitu The Republic. Di situ dia menganjurkan satu masyarakat yang ideal, prinsip-prinsip politik yang ideal yang mungkin boleh dipraktikkan oleh sesuatu pemerintah itu. Ibn Khaldun juga boleh dikatakan sebagai ahli falsafah kerana beliau telah menghasilkan banyak idea dalam kitabnya yang menjadi rujukan kepada bangsa dan negara.
Okay, dari sudut ahli psikologi dan kaunselor pula, mereka dapat mengaplikasikan ilmu falsafah kepada pesakit mereka. Falsafah praktikal dapat diterapkan dalam kehidupan mereka bagi membantu menyelesaikan masalah pesakit seperti pesakit yang mengalami tekanan dalam hidup. Dengan ini, kita dapat lihat bahawa falsafah praktikal ini dapat diaplikasikan dalam membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian kita. Sekarang saya akan membandingkan tentang falsafah teoretikal dan juga praktikal. Bagi falsafah teoretikal, semua ilmu tentang kewujudan dan bertujuan untuk mencari kebenaran tentang sesuatu dasar. Bagi falsafah praktikal pula, iaitu aktiviti menghayati ilmu bersifat aplikasi dan juga bertujuan untuk mencari kebahagiaan hidup. Ini adalah perbezaan tentang bidang dalam falsafah teoretikal dan juga praktikal. Di mana kita dapat lihat, bagi falsafah teoretikal, ia melibatkan bidang metafizik, fizik, matematik dan juga ilmu universal. Dan juga falsafah praktikal melibatkan bidang etika, politik, ekonomi dan juga syariah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Aliran ilmu falsafah baru terdiri daripada 3 jenis falsafah, iaitu falsafah teknologi, falsafah alam sekitar dan falsafah timur. Yang pertama, munculnya teknologi yang canggih pada masa kini melalui falsafah teknologi. Hal ini kerana para pengkaji mengkaji cara-cara sesuatu berlaku di persekitaran serta perkara yang memudahkan manusia. Contohnya, penciptaan robot dan mesin yang digunakan di kebanyakan kilang pemprosesan. Hal ini demikian kerana ia lebih menjimatkan masa dan tidak membahayakan manusia. Yang kedua, falsafah alam sekitar yang melibatkan perkara yang ada di alam sekitar seperti manusia, tumbuhan, haiwan dan banyak lagi makhluk-makhluk yang lain. Ia juga berkaitan dengan cara hidupan setiap makhluk di bumi dan proses sesuatu kejadian. Seperti yang kita tahu, bagaimana terjadinya malam dan siang disebabkan oleh bulan dan matahari. Yang terakhir, falsafah timur yang melibatkan perdebatan antara negara. Setiap negara mempunyai pemikiran falsafah yang berlainan. Hal ini masing-masing akan membentangkan idea falsafah tentang sesuatu bidang. Oleh itu, sesuatu perkara akan menjadi lebih terperinci dengan adanya idea dan pendapat daripada pihak lain kepada pihak yang lain. Kesimpulan yang saya dapat kongsikan di sini adalah sesuatu falsafah tersebut mempunyai kepentingan mengikut bidang-bidang yang melibatkan kehidupan harian kita. Oleh itu, falsafah tidak seharusnya disalahgunakan walaupun ia sering berlaku pada masa kini. Contohnya, kebanyakan pengkaji terlalu taksub dalam mengkaji sesuatu perkara sehingga melampaui batas serta bertentangan dengan konsep agama Islam yang gelap. Selain itu, falsafah penting dalam membantu kita mengharungi kehidupan yang berubah-ubah. Contohnya, dunia sekarang lebih moden dan berfikiran terbuka berbanding pada masa lalu. Kita sendiri yang perlu mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin moden ini. Akhir sekali, kita mestilah sentiasa membuat kajian semula terhadap sesuatu perkara walaupun sudah wujud falsafah tentangnya. Ia bukanlah suatu kajian yang lengkap. Cukup sahaja kita tahu serba sedikit tentang falsafah tersebut. Hal ini kerana ia dapat mengukuhkan lagi pengetahuan kita jika kita melakukan lebih lagi kajian tentang sesuatu falsafah tersebut. Sekian sahaja daripada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.